Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ingin membentangkan berkaitan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Aiman Hakimi bin Amir Hatna, Muhammad Farhan bin Muhammad Kir, Muhammad Aziz bin Baharudin, Muhammad Firaz bin Mat Yusof dan Wicaria anak perempuan Razi. Kami ingin membentangkan berkaitan upacara dan adat kematian, adat perkahwinan, makanan tradisional, perayaan serta pakaian tradisional. Upacara dan adat kematian masyarakat Cina. Yang pertama, penghormatan terakhir kepada si mati. Ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai dikehendaki menangis atau meratapi pemergian si mati. Tangisan ini seolah-olah menggambarkan kesedihan keluarga dan sahabat handai terhadap pemergian si mati. Mantra akan dibacakan sebelum mayat dibawa ke jirat dan upacara sembahyang mayat bergantung kepada kepercayaan agama si mati. Yang kedua, semasa mengiringi mayat ke jirat, lagu-lagu yang dimainkan berbentuk keagamaan ataupun tradisional. Iringan muzik melalui penggunaan seruling dan gendang akan bermula dari rumah sehinggalah mayat dikebumikan. Lazimnya, keluarga si mati akan memakai pakaian berwarna hitam. Baju berbunga-bunga dan berwarna merah adalah dilarang sekali kerana ia dianggap mempersendakan si mati dan keluarganya. Yang ketiga, semasa pengebumian. Bagi masyarakat Cina tradisional, mereka memasukkan pelbagai jenis harta milik si mati bagi menunjukkan darjat si mati ketika di dunia. Amalan tersebut tidak lagi dipraktikkan kerana banyak kejadian kecurian yang berlaku. Yang terakhir, upacara pengebumian. Kawasan perkuburan yang terletak di kawasan yang tinggi adalah lebih baik jika dibandingkan dengan tanah yang rata. Tanah perkuburan juga dihias dengan cantik dan menarik seperti ukiran, warna ataupun bentuk. Kubur atau jirat yang besar dan cantik melambangkan kemewahan. Baiklah, saya akan menceritakan tentang adat atau budaya perkahwinan masyarakat Cina di negara Malaysia. Yang pertama ialah merisik. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Cara merisik terpulanglah kepada ibu bapa kerana pada lazimnya, ibu bapa pihak lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan taulan yang kenal dengan keluarga si gadis. Sebahagian masyarakat Cina lebih gemar mengadakan perbincangan tersebut di restoran-restoran. Yang kedua ialah meminang. Ramai pasangan muda pada masa kini lebih selesa untuk menentukan siapa yang bakal menjadi teman hidup mereka. Namun, masih ada juga yang meminta jasa ibu bapa atau saudara mara yang hampir atau jauh untuk mencari pasangan untuk mereka. Ketika ibu bapa bakal pengantin lelaki menentukan bakal menantu perempuan, mereka akan mencari tukang risik yang bertanggungjawab untuk mengurangkan konflik serta rasa malu ketika membincangkan perkahwinan yang akan diadakan. Yang ketiga ialah bertunang. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Hikmat tukang tilik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tong Su. Tukang tilik akan menghitung hari dan masa yang sesuai berdasarkan kedua-dua nyisang yang dicatat pada sehelai kertas merah yang dinamakan Nyik Kor, dan tarikh perkahwinan tersebut akan ditentukan. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, majlis perkahwinan. Hari perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah ataupun kuning. Adalah dilarang memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Upacara meminum teh dalam masyarakat Cina juga upacara yang sangat penting dan masih diamalkan hingga sekarang. Hai, selamat pagi kepada Lausha. Nama saya Wicaria anak perempuan Ransi. Di sini saya ingin membentangkan mengenai makanan tradisional bagi kaum Cina di Malaysia. Yang pertama adalah dimsum. Dimsum terdiri pada pelbagai inti, sebagai contohnya daging, seafood dan sayur-sayuran. Dimsum kebiasaannya dihidang bersama dengan teh Cina pada waktu pagi sehingga tengah hari. Seterusnya adalah bak guteh. Nama spesifiknya adalah pork bounty. Bak guteh ni
merupakan salah satu sup herba Cina, direbus bersama daging, sayur-sayuran dan berbola. Yang terakhir adalah kuih bulan. Kuih bulan merupakan sejenis makanan manis yang mempunyai pelbagai inti perisa, iaitu seperti kacang merah, pandan, jam ataupun telur masin. Kebiasaannya juga dihidangkan bersama teh Cina. Perayaan kaum Cina di Malaysia yang pertama ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ini disambut mengikut kalender mereka, iaitu kalender lunar. Pesta Tanglong ialah merupakan penutup perayaan Tahun Baru Cina dan dipanggil Cap Goh Mei. Perayaan kuih bulan ini bermula pada dinasti Zhou, iaitu 3000 tahun yang lalu. Dan maharaja mereka mempercayai bahawa mereka akan dapat hasil penuaian yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Pesta Perahu Naga. Pesta ini disambut pada hari kelima bulan kelima dalam kalender lunar. Terusnya ialah Winter Solstice ataupun dipanggil sebagai Pesta Tongji. Diraihkan oleh orang Cina pada 22 atau 21 Disember. Ahli keluarga mereka akan memakai pakaian yang baru dan menyembah nenek moyang mereka. Selepas mereka menyembah, mereka akan makan dan duduk bersama-sama. Akhir sekali adalah pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang pertama adalah samfu. Ianya bermaksud baju dan seluar. Ianya juga dipakai oleh lelaki yang berketurunan Cina. Samfu terdiri daripada baju yang longgar, terbelah di hadapan, berkolor tinggi serta dipakai bersama seluar yang longgar. Pakaian tradisional yang kedua adalah cheongsam. Pakaian ini dipakai oleh wanita yang berketurunan Cina. Ianya dibuat daripada kain satin, sutera dan lain-lain lagi. Cheongsam mempunyai bentuk yang sedat di bahagian pinggang, butang di bahagian bahu, belahan di bahagian kain serta mempunyai leher yang tinggi. Kebanyakan wanita yang berkaum Cina memakai cheongsam di Malaysia. Pakaian tradisional yang ketiga adalah hanfu. Ianya merupakan pakaian tradisi bagi kaum Han. Ianya juga merupakan pakaian tradisional Cina pada dinasti Tang, Song dan juga Ming.